Ramadan Mubarak, Allahu Ramadan Kareem, Ramadan Akbar. Mubarak, Ramadan Kareem, Ramadan Mubarak, Ramadan Kareem, Ramadan Mubarak, Ramadan Kareem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jamaah muslimin wal muslimat, as-shaimin was shaimat. Berjumpa lagi dengan saya dalam tausiah Ramadan. Alhamdulillah hari ini kita semua masih mendapat kesempatan melewati hari-hari bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan. Insya Allah kita dapat menjalankan ibadah puasa tanpa suatu halangan apapun. Hari ini saya masih ingin menyampaikan materi tausiah kemarin, yakni bagaimana puasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam bulan Ramadan, baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan memperbanyak ibadah, terutama qiyamul lail, sholat malam. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dzanbihi." Barang siapa bangun pada waktu malam di bulan Ramadan untuk mengerjakan salat serta berpuasa sesuai tuntutan keimanan dan dengan niat untuk mendapatkan pahala, semua dosanya yang dahulu diampuni. Bukhari Kitabus Saum jilid 1 halaman 260. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya menganjurkan umatnya mendirikan salat malam di dalam bulan Ramadan, tetapi beliau juga mempraktekannya dan mencontohkannya. Seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Hadrat Huzaifah radhiyallahu taala anhu memberikan penjelasan kepada kita bagaimana baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengisi hari-hari Ramadan dengan memperbanyak ibadah pada waktu malam atau qiyamul lail. Hadrat Huzaifah radhiyallahu taala anhu berkata, "Aku bersalat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu malam. Maka beliau membuka salat tersebut dengan surah Al-Baqarah. Lalu aku berkata dalam hati, beliau akan ruku pada ayat yang ke-100. Kemudian 100 ayat pun berlalu. Beliau melanjutkan bacaannya. Lalu aku berkata, beliau akan salat dengan surah Al-Baqarah dalam satu rakaat. Kemudian ternyata beliau meneruskan bacaannya. Lalu aku berkata, beliau akan segera ruku. Dan ternyata beliau memulai membaca surat An-Nisa hingga selesai. Kemudian beliau memulai lagi dengan surah Ali Imran hingga selesai. Beliau membaca dengan perlahan-lahan. Apabila beliau melewati ayat yang di dalamnya terdapat tasbih, beliau membaca tasbih. Apabila beliau melewati ayat yang berisi permintaan, beliau meminta. Dan apabila beliau melewati ayat yang berisi meminta perlindungan, beliau meminta perlindungan. Kemudian beliau ruku. Lalu mulai mengucapkan Subhana Rabbiyal Azim. Artinya Maha Suci Robku yang Maha Agung. Ruku beliau lamanya sama seperti berdirinya. Kemudian beliau mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, yang artinya semoga Allah mendengar kepada siapa saja yang memujinya. Wahai Rob kami, hanya milikmu lah segala puji. Kemudian beliau berdiri lamanya hampir sama dengan rukunya. Lalu beliau sujud, kemudian mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la, artinya Maha Suci Robku yang Maha Tinggi. Maka lama sujudnya
hampir sama dengan berdirinya. Hadis riwayat Muslim dan Bukhari. Bapak dan Ibu sekalian, seperti inilah qiyamul lail, salat malam yang diperagakan baginda Nabi Muhammad SAW pada malam-malam bulan Ramadan. Kita dapat membayangkan betapa lamanya beliau berdiri untuk satu salat atau 2 rakaat. Dari penjelasan Hadrat Huzaifah radhiyallahu taala anha tersebut, kita menyimpulkan bisa jadi 1 atau 2 jam baru selesai untuk satu salat malam. Kesaksian Hadrat Huzaifah radhiyallahu taala anhu dibenarkan oleh Hadrat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an. Beliau menjelaskan, aku salat bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam pada suatu malam. Beliau terus berdiri lama sampai aku bermaksud untuk melakukan suatu yang jelek. Ibnu Mas'ud ditanya, apa yang hendak engkau lakukan? Ia menjawab, aku bermaksud untuk duduk dan meninggalkan beliau. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Puasa dan salat-salat baginda Nabi Muhammad SAW seperti inilah yang telah memungkinkan beliau mencapai atau mendapat tanwirul qulub. Beliau dihampiri Jibril alaihi salam. Beliau mendapat wahyu, ilham, kasab langsung. Bahkan beliau mi'raj, diangkat Allah Subhanahu wa taala ke Sidratul Muntaha dan berjumpa dengannya. Dalam Al-Qur'an diilustrasikan summa dana fatadalla fakana qoba qausaini au adna fa'auha ila abdihi ma auha. Kemudian ia Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mendekati Allah. Lalu dia Allah kian dekat kepadanya. Maka jadilah ia seakan-akan seutas tali dari 2 buah busur atau lebih dekat lagi. Kemudian dia mewahyukan kepada hambanya apa yang telah dia wahyukan. An-Najm surat yang ke-53 ayat 9 sampai dengan 11. Maukah kita mencapai mendapat tanwirul qulub sebagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencapai mendapat tanwirul qulub? Berpuasalah sebagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa. Allahumma musarrifal qulub, sharif qulubana ala taatika. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinika. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Mubarak, Ramadan Kareem.